So hi, hello, Assalamualaikum dan salam hari Isnin. So hari ni saya Rosyahidah binti Mak Fazli dan tada, Nur Najwa Hanani daripada Kolej Kemahiran Tinggi Maraleda, ambil kos Diploma Engineering Biomedical Elektronik, X-ray and Imaging, akan bentangkan tentang what is lead measurement. Okay, so next, what is lead measurement? Okay, nama panjang bagi lead measurement ni ialah lead equivalent thickness measurement. Tapi kita nak measure apa? So, lead measurement ni dijalankan khas oleh Agensi Nuklear Malaysia untuk ukur keupayaan sesebuah bilik atau tempat yang simpan atau pancarkan radiasi. So, radiasi ni apa pula? So, radiasi ataupun radiation ni ialah sebuah tenaga yang dilepaskan dalam bentuk partikel or electromagnetic wave. Radiasi ni ada satu power untuk penetrate sesebuah bahan or material. Lebih-lebih lagi electromagnetic wave lah, such as gamma, X-ray, microwave and whatsoever else lah. So, lead measurement ni dilakukan untuk memastikan bilik yang kita gunakan atau bilik yang memancarkan radiasi, sinar-sinar radiasi tu akan selamat lah, dan tak ada sinar radiasi yang dapat menembusi dinding atau pintu atau tingkap, untuk mengelakkan radiation incident. Seperti yang kita tahu, radiation incident ni akan mendatangkan kesan yang teruk lah kepada kita punya skin, and then ada juga yang melibatkan nyawa semestinya lah. Okey, untuk bahagian prosedur, kita ada 3 bahagian, iaitu sebelum, semasa dan selepas lead measurement. Okey, sebelum kita melakukan lead measurement, apa yang perlu kita titik beratkan dalam hal ini mestilah pasal keselamatan. Jadinya untuk mementingkan keselamatan pekerja, kita perlu memakai pakaian keselamatan lah yang direkomendkan, iaitu lead gown, thyroid gland. Okey, kenapa lead gown dan thyroid gland? Ini kerana kita akan menutup bahagian badan yang berpotensi tinggi untuk terdedah kepada sinaran radiasi lah. Tapi kita juga disyorkan jugalah untuk memakai PPE. Dan juga kita perlu memakai glove dan juga glasses yang macam goggles tu. Okey, selepas kita dah settle pasal pakaian, kita kena kita kena sediakan kawasan yang kita nak ukur. Okey, dengan cara kita tanda setiap point yang kita rasa berpotensi tinggi untuk penetration, yang senang untuk penetration, kita tandakan dengan masking tape. Jarak daripada satu titik ke satu titik tu hendaklah sama daripada luar dinding dan bahagian dalam dinding. Sebab apa? Sebab nanti bacaan yang kita ambil tu tak mengalami sebarang error lah. Okey, seterusnya prosedur semasa. Okey, semasa melakukan lead measurement tu, pastikan pintu tertutup dengan rapat dan hanya satu orang sahaja observer yang akan berada di dalam bilik tersebut untuk mengukur lah. Okey, sebelum itu ambil dulu bacaan di pintu, di setiap pintu dan di celahan tingkap untuk memastikan keadaan selamat ataupun tidak. Okey, seterusnya mengeluarkan sumber radioaktif, iaitu yang kita gunakan americium 241 lah dalam lead test ni. Keluarkan daripada lead kontainernya. Lepas tu cepat-cepat halakan ke dinding yang kita tanda point-point tadi tu. Dan orang yang kat luar, iaitu pencatat bacaan tu akan catat setiap bacaan tu, dan diorang akan berkomunikasi menggunakan walkie-talkie. Sebab kalau tak guna walkie-talkie memang tak akan dengar, sebab bilik tu macam kedap bunyi juga. So kena guna walkie-talkie lah. Okey, lepas dah ambil barang, jadinya bacaan tu kita kena ambil di setiap point-point yang kita tanda menggunakan tip tadi tu. Okey, bacaan ni diambil menggunakan survey meter lah, dan menggunakan unit milisievert per hour. Okey, jadinya selepas dah habis ukur tu, selepas dah completing the lead equivalent test tu, source radiation tu kita cepat-cepat simpan ke dalam lead container tu balik. Sebab apa? Kita nak singkatkan singkatkan exposure time. Okey, penutup lead container tu ketat-ketat untuk mengelakkan sebarang leakage lah. Okey, selepas itu bersihkan environment, kawasan sekitar tadi, dan cabut balik masking tape tu, cabut balik. Lepas tu sebelum sebelum menanggalkan pakaian keselamatan tu, ambil dulu bacaan dalam bilik tu sama ada selamat ataupun tidak. Jadinya lepas dah selamat, dah pastikan selamat, baru boleh cabut pakaian keselamatan tadi. Okey, dan sebelum habiskan lead equivalent test ni, kita kena ambil dulu bacaan dekat luar untuk memastikan dia selamat ataupun tidak untuk public ataupun untuk public lah. Okey, maka dengan itu tamatlah kita punya prosedur untuk lead equivalent test.
Okay, so untuk konsep lead equivalent test ialah untuk test the leakage and strength of radiation material. So sama ada dia penetrates the wall or not. So in addition to testing the material used to prevent radiation and scatter from the source, whether it is safe or has a leak. So in addition to maintaining the level of safety for the public workers or user, kita jalankan lead equivalent test measurements. Ialah kaedah kita untuk melakukan lab measurement ni. Okay, so kaedah ujian kita yang kita gunakan ini adalah dengan membandingkan penembusan sinaran sumber radioaktif yang kita gunakan, iaitu kita gunakan source kita iaitu americium 241 7.4 gigabecquerel dengan halangan pelindung subjek lain seperti dinding, tingkap or pintu dengan kepingan plumbum tulis. This measurement yang setara untuk bilik X-ray ni dilakukan pada titik-titik lemah sesebuah tempat tu, sesebuah kawasan tu. Contohnya kalau pintu, tombol pintu. Kalau tingkap pula, bingkai tingkap tu. And then lain-lain lah dan sebagainya lah. And then radiasi ni kita anggap dia, okay, kalau bola kita baling kat dinding dia melantung balik kan. Tapi kalau bola tu ialah radiasi, kita baling kat dinding, dia tembus tau. Tapi dia tak adalah tembus like the whole bola tu. Tapi masih ada sisa-sisa penembusan yang ditembus. And of course, yang ditembus tu akan bagi kesan bahaya lah dekat orang luar. Semestinya lah kan. So, sebab tu lah kita kena teliti untuk measure bilik tu. Supaya kita kena pastikan julat kilo volt yang keluar daripada bilik tu selamat untuk orang dekat luar. Source yang kita guna iaitu americium 241 ni akan keluarkan sinar gamma dengan tahap tenaga sampai 59 kilo elektron volt. And then, but dia berbeza dengan bilik pergigian atau mamografi yang julat kilovolt dia boleh sampai 90 dan 35. Tapi tenaga yang kita gunakan, iaitu source yang kita gunakan ni is enough untuk kita uji bilik radiografi tu. Yang biasanya bilik radiation ni dia akan dibina untuk kilovoltan sampai 150 kilovolt untuk X-ray. For medical X-ray room, ketebalan dinding tu mestilah bersesuaian dengan tahap piawaian yang ditetapkan oleh KKM. And then untuk pintu pula mestilah lebar supaya senang untuk kita keluar masukkan pesakit dekat dalam bilik X-ray tersebut. So untuk mesin X-ray, dia sepatutnya diletakkan atau dipasang dekat sudut supaya ada ruang bergerak yang mencukupi. So lebih-lebih lagi lantai sebab lantai ni kena mampu untuk tampung mesin-mesin X-ray yang berat ni. And then disyorkan supaya bilik X-ray ni dibina dekat tingkat bawah, supaya kalau contohnya lantai tu ada kebocoran pun dia terus ke tanah, dia tak tersebar dekat tingkat bawah. Macam itulah. Precaution untuk before, during and after the measurement. So before, sebelum kita mulakan mana-mana bahagian percubaan ni, kita kena pastikan yang kita dah ada kelulusan tau. Sebab itulah measurement ni hanya dilakukan oleh Agensi Nuklear Malaysia. Sebab hanya diorang je yang ada kelulusan untuk membuat measurement ni. Sebab diorang akan main dengan source, diorang akan keluarkan source seperti americium 241 tu. Seperti yang kita tahu, bahan-bahan radiasi tu kita tak boleh pegang sendirinya. Kita mesti ada kelulusan, kita mesti ada lesen. Sebab dalam negara kita ada akta untuk radiation. So tak boleh sesuka hatilah. And then untuk peralatan X-ray pula, penerapan tube sinar X-ray yang serta-merta dan berterusan tak boleh melebihi lah. Maksudnya kan time kita measure tu, kita keluarkan source untuk kita ukur dekat luar berapa dia punya millisievert, berapa jumlah radiasi yang keluar. Tapi kita tak boleh buka source tu secara berterusan tau. Kita kena ada masa macam 3 saat, 4 saat, okay, tutup balik. And then kita berpindah dekat tempat titik lain pula. And then untuk buat measurement ni, penjagaan khas ni kenalah dilakukan supaya tak ada kemalangan yang berlaku sepanjang kita measure bilik tu. So sebelum kita expose dos yang tinggi or voltan yang tinggi, kita kena ada pendedahan pemanasan yang sesuai untuk kita lakukan. So dengan demikian, selalunya dia mula dengan volt yang rendah and then dia jadi tinggi.
So dia akan, sebagai contoh lah, akan ada 3 dedahan pada 70 kVp, 70 kilovolt peak, 100 milliampere. And then setiap satu titik ke satu titik yang kita measure tu, kita kena pisahkan dengan 30 saat. Maksudnya dia tak boleh kita daripada titik satu tu kita pegang source tu terus ke titik kedua. Tak boleh, kita kena tutup. And then at least 30 saat lah untuk kita sampai ke titik kedua, untuk kita buka balik, untuk kita measure balik. And then tumpuan besar ni kita kena gunakan bila kita dah boleh untuk start measure secara detail lah bilik tu. And then kalau 100 milliampere tu tak cukup untuk kita gunakan, kita kena setting, kita kena bagi fokus yang besar pada paling rendah supaya dia dapat digunakan dengan perubahan pendedahan yang sepadan lah. Supaya tak adalah titik ni kita guna volt yang tinggi, titik ni pula kita guna volt yang rendah. Kita kena bagi dia serata lah, sepadan. So jika unit ni tak dijaga untuk tempoh masa yang lebih daripada 1 jam, proses untuk pemanasan tu kena ulang balik. Katakan kita measure tu, kita tertinggal satu step, kita terlebih terbuka source ke apa, kita kena start balik dengan pemanasan balik. Kita tak boleh terus start measure secara detail balik lah. And then selepas kita lakukan lab measurement ni juga, kita seperti yang kita tahu, semasa kita gunakan tu, kita gunakan source Emerson 241 kan. So kita kena simpan balik alatan-alatan tu dekat tempat dia. Pastikan almari yang kita simpan bahan radioaktif tu dikunci supaya untuk elakkan kecurian bahan. And then dalam bilik X-ray, lead gown ni kena digantung semula. And then semua peralatan yang kita guna ni kenalah kita letak balik dekat tempat yang kita ambil, tempat yang sepatutnya lah diletakkan. Tak boleh letak merata-rata. Okay, itu saja daripada kami.